Hari ni kita tengok orang ramai kawan dalam Facebook, tapi kat luar dia tak berkawan pun. Orang dalam Facebook cakap banyak, maki hamun macam-macam tulis dalam tu, tapi kat luar bangang yang muka macam tak ada apa-apa. Orang macam ni kadang dia tak cakap apa pun, senyap je. Tapi dalam Facebook, dalam WhatsApp, oi, macam perlu. Ada orang macam tu, kan? Sedangkan cuba tengok orang-orang lama, tengok orang-orang lama. Dia kalau duduk tu, dia duduk kat kedai kopi tu, duduk berbual-bual, itu lagi puas hati. Dia berbual cerita, ingat tak dulu kita macam ni, itulah lah. Cerita balik macam anak kau macam mana cerita. Sekarang ni dah tak ada lagi dah yang macam tu. Semua main up keber, ketna, bahasa ringkasan itu. Semua nak cepat. WhatsApp pun bahasa ringkas-ringkas ya. Akum, Assalamualaikum. Walam, Waalaikumsalam. Dah makan belum? Dah makan ke belum? Dah kenapa lah? Makan apa? Sekerbu, nasi kerabu. Sekarang pemalih menulis mesej pemalih, kan? Itulah keadaan. Jadi nak capai rahsia yang pertama, tu yang Nabi sebut, tak dibu auladukum bisalasati asya, kan? Didiklah anak-anak kamu dengan 3 perkara. Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mencintai Rasulullah, kan? Kita kena suruh anak-anak kita, keluarga kita, diri kita buat apa yang Nabi suka, tinggal apa yang Nabi tak suka, kan? Kemudian sayang Nabi, buat apa yang Nabi biasa buat. Yang kedua, bihubbi ahlihi, mencintai, menyayangi ahli keluarga Nabi. Macam mana nak cinta ahli keluarga Nabi? Ahli keluarga Nabi pun tak tahu siapa. Isteri Nabi yang 13 orang tu, dia ingat siapa? Yang dia ingat Aisyah, Siti Khadijah, 2 tu je. Yang lain tak tahu. Anak-anak Nabi, cucu Nabi, Hasan Husin, kan? Jadi kena ajar ahli keluarga kita dengan kita mengenali siapa ahli keluarga Nabi dan sayangi mereka. Dan yang ketiga disebut bi qiraatil Quran, dengan membaca Al-Quran banyak-banyak. Bacalah Quran, memahami maknanya. Sebab macam kita lah, bila tengok satu buku lah, kan, macam mana kita faham satu buku, kita nak cuba faham apa yang penulis tu cuba sampaikan. Kita baca buku. Orang perempuan dia rajin lah baca novel, dia tengok apa sebenarnya kisah nak disampaikan. Macam tu juga dalam Quran. Kalau kita main baca je tapi tak pernah nak usaha fahami isi kandungan macam mana, mana mungkin kita tahu apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak kita sampaikan. Kita datang majlis ilmu ni pun, apa disampaikan oleh penceramah-penceramah dalam masjid ni, semuanya pasal itulah, apa yang telah pun Allah Ta'ala beritahu dalam Quran, apa yang Nabi sampaikan. Jadi kita laksanakan, kan? Sebab tu kita tengok, dah kata dah, bersatulah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, berpegang teguh pada tali Allah, bersatu, kan? Dan janganlah berfirqah-firqah, jangan berpecah-pecah. Dah beritahu dah, tapi ada yang tak faham. Ada yang tak faham. Bila tak faham, susahlah. Tu sebab buat hal sendiri tu, kan? Ada dia jadi apa? Ada istilah orang Melayu sebut kau sumbang, kan? Buat hal dia, campur orang tidak buat hal sendiri. Dia bukan tak senang hidupnya, tetapi baik tak reti, tak campur. Tapi bila susah sampai masanya, perlukan masyarakat juga. Tak ada siapa pun boleh hidup sendiri, kan? Tu dah tahu, sembahyang jemaah 27 kali ganda daripada sembahyang seorang pun dah tahu, tapi tetap tak ramai kat setengah masjid. Masjid At-Taqwa ni okey, tempat lain, kan? Ni New Zealand je kan, ni New Zealand ke mana, Afrika, kan? Terasa kan bila dah ramai macam ni, terasa sempit ni, terasa sempit masjid, macam tu kan. Tapi time subuh terasa lapang, macam tu lah, terasa lapang. Tapi tak apalah, ikhtiar, kan. Jadi sebenarnya rumah Allah ni sesama lah kita sayang rumah Allah ni, jaga sama-sama. Tuan-tuan ni bertuah ni dapat surau masjid yang selesa macam ni. Itu sebabnya bila ada usaha-usaha nak menambah baik selesakan masjid ni, kita kena sokong. Itu sebabnya malam ni pun ada tabungan. Tuan-tuan sumbeklah duit banyak. Sebab kita nak cat balik masjid ni dan juga nak tukar kapet. Ini kena robot, tuan-tuan. Ni kena robot. Ni pun salah satu rahsia keluarga bahagia ni. Sedekah banyak-banyak. Sedekah untuk pasang kapet. Siap kapet besok. Selagi mana orang pakai untuk semayang,
Kan? Berjalan atas tu pun dapat pahala mengalir pahala walaupun kita dah jiun. Walaupun kita dah padam. Dah tak ada lagi dah. Dalam kubur dah mengalir pahala. Mana pula datang pahala ni? Kita pun dah tak ingat dah. Rupa-rupanya ada kita sedekah dulu. Rupa-rupanya ada kita sedekah dulu. Orang tu guna duit tu buat pintu sekolah. Selagi mana orang buka tutup pintu sekolah tu, selagi tu dapat pahala. Bukan susah benar. Ini kena apa? Malu kita dengan bangsa lain kadang. Malu. Bangsa lain keluar duit untuk bangsa bukan main lagi kita kadang. Bangi kan main ni. Marah kita mesti bantu. Sedekah RM1. Alah. Itu masalah. Bukan orang sini. Sini okey, tempat lain ni. Saya suruh orang lain contohi jemaah Masjid At-Taqwa. Ya kan? Sumbek banyak-banyak. Banyak-banyak nanti nampak tabung tu jangan boleh tak nampak pula. Ya? Tabung kat mana tak? Belakang warna putih. Kat belakang warna putih tu. Sumbat banyak. Di samping tu juga ada satu tabung lagi. Tu yang dibawa oleh sahabat saya. Nanti kan saya akan maklumkanlah. Ya? Sumbatlah banyak-banyak. Okey, jadi makna kata tu Quran. Baca. Jangan kita sekadar membaca saja, tetapi juga kita tazakkur, cuba ingat, tadabbur dan buat apa yang diberitahu dalam Quran. Yang keduanya mendekatkan diri kita kepada Allah. Ajak keluarga kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan ibadah-ibadah. Ibadah yang wajib, ibadah yang sunat, semua kita buat. Ibadah sunat nak cover balik ibadah-ibadah wajib kita. Mungkin ada yang mana yang kurang sempurna tu nak top up sikit lah. Kita buat. Ibadahlah banyak-banyak. Tapi ibadah ni bukan main ikut-ikut aja, kena belajar juga. Kesempurnaan ibadah, mencapai kesempurnaan ibadah ada 4 perkara. Yang pertama dengan ilmu, bukan main belasah aja. Orang semayang kita semayang, orang rukuk kita rukuk, tapi kita pun tak faham apa sebenarnya pembacaan kita. Itu sebab saya suruh baca suruh faham tadi. Dah sampai masanya kita memahami juga bacaan-bacaan dalam Al-Quran tu yang kita bawa dalam semayang kita. Mesti dengan ilmu. Kenapa kita sujud macam ni? Betul tak cara kita rukuk ni? Betul tak cara kita ni? Duduk antara sujud, kaki kita pelipatnya macam mana? Kena tengok. Dan belajar dengan guru. Yang kedua, mestilah ikhlas. Ibadah mesti ikhlas. Nak capai kesempurnaan ibadah, mestilah ikhlas. Yang ketiga, mestilah membawa perubahan kepada perangai dan tindak tanduk kita. Kalaulah kita ibadah tapi perangainya tahu ada masalah dengan ibadah kita, mengumpet laju ya, cerita tak elok pasal orang, ada je cerita buruk pasal orang. Ni boleh lepas main maghrib ni menangis-nangis berdoa, habis dia doa langsung dikutuk orang lain. Dia tak boleh pakai lah dia tu. Aku tak suka betul dengan orang ni. Kan? Kadang. Kemudian begitu juga mengenai orang, mengena orang, memfitnah orang. Macam-macam orang ini. Macam-macam. Nak pula dengan media maya sekarang kan, macam-macam. Copek berita-berita tak elok tu cepat tersebar, jangan risau. Cerita baik lambat tersebar. Kan? Macam imam pergi umrah, benar baik lambat tersebar. Imam dah balik baru tahu. Dia tahu imam dah balik berumrah baru tahu imam pergi umrah. Lah pergi umrah ke imam, betul lah lama tak nampak punya tahu kan. Cuba kalau cerita-cerita tak elok tu, cepat semua update. Kan? Betul dah. Cerita-cerita tak elok ni jangan saya sebarkan tuan-tuan, bahaya tu. Tu jangan main hari ni orang nak jadi jutawan dosa. Kita tak sadar tau, menyebar-nyebarkan cerita ni jadi jutawan dosa. Sebab kita sebarkan cerita tu elok ke tak elok ke, betul ke tak betul, dua-dua dosa. Bila cerita benda tak elok pasal orang, walaupun benda tu betul, jadi dosa sebab mengata, mengumpat. Bercerita pasal orang dah lah tak betul, jadi fitnah. Dua-dua dosa. Jadi apa macam mana nak buat? Tu yang Abu Laid kata, buat 7 perkara. Buat 7 perkara. Sorry, buat 6 perkara. Yang pertama, bila orang sampaikan cerita, jangan percaya sebab kesaksian dia tak cukup. Kau dengar mana cerita tu? Ada orang cakap, jangan ambil. Dia baru dengar-dengarnya, betul tidak pun tak tahu, jangan ambil. Kedua, hendaklah kita mencegahnya sebab membawa kepada kemungkaran. Betul pun berdosa, tak betul pun berdosa. Jadi jangan gitu. Jadi kita cegah, kau berhentilah buat cerita tak elok ni. Kau tu tak apa hukum berdosa, neraka ni. Cegah.
Yang ketiga, janganlah kamu bersangka-sangka disebabkan cerita orang. Yalah, tak sangka kan JK masjid macam tu. Nampak? Kan Saddam cakap tu. JK tak sangka JK sejik gitu. JK sejik kan. Tak sangka betul. Nampak baik dia tu. Perangai. Kan sedap kan. Jadi jangan bersangka-sangka, berdosa. Allah Ta'ala tak suka. Dan begitu juga keempat, janganlah kamu menyelidik pula betul ke tidak cerita tu. Jangan menyelidik. Nanti aku semak, aku kenal abang dia tu, aku dapat apa-apa info, aku update. Dia pula update. Yang kelima, hendaklah kamu membenci perbuatan itu, sebab natijahnya akhirnya kedua-duanya apa? Neraka. Dan yang keenamnya, bila kamu dah membencinya, janganlah kamu mengulangi perbuatan itu. Itu Abu Lais As-Samarkandi aja.